bayi, tidak ada kanak-kanak yang menyusu dengan ibu dia, maka layaklah kamu menerima bala daripada Allah. Dan yang ketiga ialah Nabi sebut wabaha'imu ruttab, kerana ada lagi haiwan-haiwan yang sedang meragu rumput di atas muka bumi, maka Allah Ta'ala tak hantar bala tiap-tiap hari kepada kamu. Kalau tidak ada tiga perkara ni, maka Nabi sebut Allah Ta'ala akan turun balik pada kita tiap-tiap hari sehingga hari akhirat. Nasib baik ada tiga ni. Kita buat maksiat hari-hari ni, kalau tidak ada tiga perkara ni, na'udzubillah, kita bimbang, Allah Ta'ala turun balik pada kita tidak putus-putus. Dan Nabi sebut dalam hadis yang lain, apakah maksiat yang dibuat oleh umat manusia yang menyebabkan Allah Ta'ala turun balik? Maksiat jenis apakah yang dibuat menyebabkan bala Allah Ta'ala turun? Yang pertama Nabi sebut ialah dalam satu hadis yang sahih, hadis yang sahih dalam kitab, antaranya dalam kitab 40 hadis akhir zaman. Nabi sebut apabila umat aku melakukan 15 perkara, maka layaklah Allah Ta'ala turun balik kepada mereka. Bila 15 perkara ni dibuat oleh umat, maka tiga jenis bala Allah Ta'ala akan turun yang akan kita baca. Yang pertama Nabi sebut ialah apabila harta negara hanya beredar di kalangan orang-orang tertentu sahaja. Yang pertama Nabi sebut kalau perkara ni berlaku, maka bala Allah Ta'ala akan turun, iaitu apabila harta negara beredar di kalangan orang tertentu. Harta negara, kekayaan negara beredar di kalangan pemimpin di atas, tak sampai di bawah. Tak sampai di bawah. Orang-orang menjadi pemimpin kenyang dengan harta negara, sedangkan rakyat di bawah merasai kesusahan. Dan memang kita lihat hari ini negara umat Islam, boleh katakan hampir 80% negara umat Islam diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pendek kata orang Islam ni sebenarnya tak ada orang miskin. Tak ada orang miskin. Tapi disebabkan adanya sifat pemimpin-pemimpin yang membalak harta negara, menyebabkan rakyat jadi susah. Yang pertama, bila harta negara beredar di kalangan orang tertentu. Contoh di Mesir. Di Mesir, kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, kajian mengatakan di Mesir ni hampir 60% rakyat Mesir merupakan orang yang buta huruf, tidak mendapat pendidikan. 60%. Dan ramainya di kalangan mereka yang tidak ada rumah, sehingga terpaksa hidup di bawah jambatan. Di bawah jambatan. Tiba-tiba bila tumbang Husni Mubarak baru-baru 2-3 tahun lepas, tumbang Husni Mubarak, terbongkar dalam akaun Husni Mubarak bukan sahaja 2.6 bilion, dah lebih pada tu. Husni Mubarak memiliki kekayaan dalam akaun dia ratus ribu bilion dolar Amerika. Dalam keadaan gitu, rakyat dia terpaksa merempat. Saya belajar di Yaman, Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan pergi melawat tanah-tanah Arab, memang nampak kesan daripada meninggalkan sistem Islam, kesan daripada meninggalkan agama Allah Ta'ala ni memang kita nampak. Beramal, beriman dengan sistem yang lain, sistem kapitalisme. Di Yaman ni orang kaya dengan orang miskin bagai langit dengan bumi. Hak kaya, kaya berdoa lalu. Hak miskin, faham tak? Berdoa lalu. Kaya ni, nak kata gua ni kaya betul. Kaya betul. Kaya ni memang banyak pitih dah habis. Orang Terengganu panggil pitih sekapal. Belanja banyak mana tak habis pitih dia. Ni kaya, memang kaya. Ayo nak sebut. Kaya sungguh. Dan miskin sungguh. Orang panggil miskin tegar. Kita miskin tegar kita ni, nampak ada kat motosikal. Di Yaman kalau miskin tuan-tuan, satu keluarga turun pagi, lepas mayang subuh, balik sampai maghrib, duduk bawah jabatan, kutip sedekah. Sampai tahap tu kita nak pergi ke apa nama ni, nak pergi ke universiti kan, turun pagi, kena lalu jambatan tu, kena lalu jambatan yang sebuah keluarga ni. Satu keluarga tuan-tuan bayarlah, kerja tak ada.
Ayah dia pun terpaksa kutip sedekah juga. Dengan anak, dengan isteri, dengan anak-anak ramai tak pergi sekolah. Isteri dia hak tukar kutip sedekah tu, dalam tudung dia tengah kepong anak yang tengah menyusu daripada subuh hinggalah maghrib baru balik. Kutip sedekah. Sekali beri berapa persen? 10%. Tuan-tuan bayanglah. Sebab bila mana seorang pemimpin yang tidak melakukan amanah kepimpinan dengan baik, maka inilah berlaku. Maka kalau berlaku di tempat kita apa yang disebut oleh Nabi, maka tunggulah bala daripada Allah. Dan memang kita hari ini melihat seolah-olah sedikit demi sedikit akan berlaku. Tengok sendiri. Orang pemimpin jadi kaya semakin kaya. Hak terbaru saing pula TPPA. Ni. Siapa ke rakyat kita ni hak miskin dah terpaksa bersaing pula dengan orang luar. Miskin memang tak ada harapan dah. Tak ada harapan dah. Nak menjadi, nak baiki ekonomi. Orang kata apa? Dia kata apa? Tiada harapan, tiada peluang, tiada halangan, hanya peluang. Tukar ni. Tiada peluang, hanya halangan. Menjadi halangan belaka dah. Dan yang kedua Nabi sebut ialah apabila amanah dijadikan suatu sumber keuntungan. Apabila amanah manusia berebut bukan kerana nak melaksanakan tugas dengan baik, tapi manusia berebut amanah ni kerana apa? Kerana nak kau keuntungan. Nampak dah kalau jadi pemimpin boleh projek ni. Jadi pemimpin dah boleh kau harta kekayaan negara. Baru 2 minggu, baru 3 bulan jadi wakil rakyat, tiba-tiba rumah 1.2 juta. Ni berita benar di Kuala Terengganu. Baru 3 bulan jadi pemimpin, tiba-tiba memiliki rumah 1.2 juta. Ni. Maka Nabi sebut apabila amanah dijadikan sumber keuntungan. Nak kau kekayaan, nak jadi orang kaya, manusia berebut nak jadi pemimpin di akhir zaman. Suatu hari pernah berlaku di zaman Nabi, apabila Islam menang di Madinah. Bila Islam menang di Madinah ni, maka banyak tempat-tempat kosong, jawatan-jawatan kosong Nabi nak isi. Berlaku pada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Zar. Abu Zar ni orang lemah, tapi dia ni kuat berjuang. Bila di zaman awal Islam, Nabi tengah nak susung orang ni jadi menteri besar, orang ni jadi DO, orang ni jadi ahli majlis. Lalu Abu Zar ni bila dia tengok sahabat-sahabat diisi oleh Allah, ada hak jadi duta, ada jadi gubernur. Lalu Abu Zar dia mari rasa dalam hati dia, aku nak tunggu juga jawatan apa tu Nabi nak beri pada aku. Bulan ni tunggu Nabi tak panggil, dia kata tak apalah, mungkin bulan depan. Tunggu bulan depan Nabi tak panggil juga, menyebabkan Abu Zar dia tak tahan. Dah tahan juga dia pergi temu Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, aku tengok sahabat lain boleh jawatan berlaku. Padahal zaman susah dulu, aku pun sama mereka juga. Mereka tepek poster, aku tepek poster juga. Dia panjat pokok, aku panjat pokok juga. Ni kita tambah lah. Nak kata dulu kita berjuang sama-sama, dia kata. Abu Zar kata, tapi bila benar kenapa aku tak boleh jawatan? Sahabat lain boleh jawatan, wahai Rasulullah. Bila begitu Rasulullah kata, innaka da'if ya Abi Dzar, innaka da'if, wahai Abu Zar, aku bukan tak beri padamu, tapi aku lihat kamu ni da'if, mu ni lemah, mu tak boleh jadi pemimpin. Mu tak boleh jadi pemimpin. Wa innahal amanah wa innaha yaumal qiyamah lanadamah. Nabi kata sesungguhnya menjadi pemimpin itu adalah amanah, tanggungjawab yang besar. Kalau kamu jual atas tanggungjawab kamu, fa innaha yaumal qiyamah lanadamah. Sesungguhnya kalau kamu jual menjaga amanah ni, pada hari akhirat, pada hari kiamat, kamu akan menjadi orang yang menyesal. Kamu akan jadi orang menyesal kalau tak memikul amanah dengan baik. Lalu Abu Zar bila dengar Rasulullah beritahu begitu, dia pun rasa menyesal. Dah tumbuh bakti baru. Ni ada orang tak boleh jadi pemimpin, parti baru lalu. Abu Zar tak ada buat parti baru, parti amanah. Tak ada. Abu Zar bila ditolak mentah-mentah oleh Nabi, Nabi kata depan muka dia, mu ni lemah.
Tak, siapa boleh terima itu? Tak, mari jawab, minta jawatan, tak boleh jadi menteri besar JKK jadi dah. Dah tak boleh menteri besar JKK jadi dah. Dah kau nak cok orang lagi. Dah Nabi kata mu ni dak wahai Abu Zar. Bila Nabi kata dia dak Abu Zar tu rasa insaf. Dah dia minta maaf dengan Nabi. Dah kalau kita gitu rasa dah berapa tepati tu tubuh atas Malaysia. Batulah dalam bab amanah memilih pemimpin, tak kita kena faham dalam bab kepimpinan. Tak bila ditolak, bila tidak boleh mendapat jawatan, jangan rasa tak puas hati. Tak. Yang jadi masalah hari ni bila berusaha nak kuasai, nak jatuhkan presiden, nak jadi presiden hangat ni, tiba-tiba strategi tak jadi, orang tolak, tiba-tiba mengajuk. Tak. Abu Zar tak mengajuk langsung. Bila Nabi kata dia ni lemah, terus dia terima teguran daripada Nabi SAW. Itu amanah. Mestilah kita memegang amanah kerana nak melaksanakan tugas, bukan pegang amanah kerana apa? Kerana nak bolak kekayaan negara, nak menjadi orang-orang kaya. Yang seterusnya Nabi sebut ialah apabila zakat dijadikan hutang. Apabila zakat dijadikan hutang, sebahagian ulama menafsirkan makna ayat ni, zakat dijadikan hutang ialah zakat ni seolah-olah sama dengan hutang. Tak. Manusia payah nak bayar zakat akhir zaman. Sebagaimana payahnya kita nak bayar hutang dengan orang, tak, maka begitulah zakat benda wajib. Tak. Yang telah difardukan oleh Allah, tiba masanya cukup haul, cukup apa, tiba-tiba dia rasa payah. Tak. Dia menangguh-nangguh. Macam kita berhutang orang. Ya, soal bayar. Duit ada dah. Menangguh-nangguh. Zakat ni sama dengan hutang. Padahal zakat tak boleh. Bila sampai masa wajib bayar. Ini yang disebut oleh Nabi SAW, kalau berlakulah zakat dijadikan hutang, maka tunggulah bala daripada Allah. Yang seterusnya Nabi sebut ialah yang keempat, iaitu suami memperturut kehendak isteri. Suami ikut kehendak isteri. Dalam keluarga, isteri dia lebih besar daripada dia. Macam Ustaz Azhar kata, kita ni orang lelaki sepatutnya boh dalam keluarga. Tapi hari ni terbalik. Betul dah, suami ni boh, isteri ni big boss. Masalah hari ni. Suami tu boss dah, isteri tu big boss. Maka tak boleh nak lawan lah. Kalau berlaku gini Nabi sebut, maka tunggulah balik. Suami memperturut kehendak isteri. Hak teruk lagi, siapa nak bubar dasar kerajaan, paksa tanya isteri. Paksa tanya isteri. Ni nak sign Dr. TPA ni kan. Bini kata sign. Dalam bab yang tidak diizinkan, maka suami tak boleh ikut kehendak isteri. Ada pun dalam bab yang diizinkan, contohnya masak, isteri lebih pandai daripada kita, tak apa. Dalam bab jahil, tak apa. Bahkan zaman Sayyidina Umar pernah berlaku satu kisah. Bila seorang sahabat ni asal balik ke rumah, pasti kena marah di bini dia. Kena belebel semua. Tahu belebel? Kena meletek. Kena meletek semua di bini dia. Baru nak masuk rumah, meletek lagi. Menyebabkan bila hari-hari kena meletek semua, sahabat ni tak tahan. Tak tahan, sahabat ni ambil keputusan nak pergi temu Sayyidina Umar, nak mengadu masalah dia. Bila dia pergi rumah Sayyidina Umar, baru nak ketuk itu, tiba-tiba dengar Sayyidina Umar kena belebel di bini dia. Sayyidina Umar ni digelar Abul Asad, bapak singa. Bapak singa kena belebel juga. Gagah ke puang ni. Bila Sayyidina Umar kena belebel, sahabat yang nak mengadu masalah dia, baru nak ketuk itu dengar Sayyidina Umar kena belebel, dia pun ambil keputusan nak balik semula. Tiba-tiba Sayyidina Umar perasan dia mari. Bila Sayyidina Umar perasan, masa tu Sayyidina Umar ni khalifah. Dia nak mengadu masalah pada khalifah. Bagus kan, ada masalah rujuk khalifah. Bila begitu, azam dulu. Bila dengar Sayyidina Umar kena beletel juga, bila Sayyidina Umar tengok sahabat ni tengah berjalan nak balik, Sayyidina Umar panggil. Ada apa, ada hajat apa nak ketemu? Dia kata begini, asalnya aku mari nak mengadu masalah bini aku belebel di rumah. Tiba-tiba aku sampai rumah khalifah, dengar-dengar khalifah kena belebel juga. Jadi tak jadi aku nak berkata, dia kata. Sayyidina Umar jawab,
Tak, sesungguhnya aku hormat pada isteri aku. Aku hormat pada dia. Dia yang mengurus anak-anak aku, dia mengurus rumah tangga aku. Tak. Maka dalam bab yang boleh tolak ansur, bab yang diizinkan, maka Sayyidina Umar tasamuh dengan isteri dia. Tak tasamuh, Nabi Sayyidina Umar sebut, aku nak biarkan dia ni lepas. Tak, biar dia tenang, biar dia lepas marah dia, lepas dia tenang. Maka dalam hadis ni ada perkara yang tidak diizinkan oleh syarak, maka suami tidak boleh tunduk pada perintah isteri. Dan itu panjang lagi ni. Lalu sambung ni baru 4, 15. Ada 11 ni. Tak, boleh sambung? Subuh esok habis. Saya baca je lah untuk memberi peringatan pada kita, insya-Allah. Dan seterusnya Nabi sebut ialah apabila anak derhaka kepada ibunya sedangkan ia berbaik dengan kawan dia. Anak dia melebihkan kawan dia melebihi ibu ayah dia. Kalau berlakulah anak-anak zaman sekarang ni, tak, maka tunggulah bala daripada Allah. Anak ni lebih mementingkan sahabat daripada mak ayah dia, sedangkan dia menjauhkan diri daripada ayah dia. Yang ketujuh. Dan seterusnya ialah apabila suara sudah ditinggikan dalam masjid. Suara dalam rumah Allah Ta'ala, orang meninggikan suara. Tak, bercakap berkenaan dunia, tak, cakap hal dunia, hal mereka sampai kedai kopi semua. Tak, saya pernah kuliah di Shah Alam 2 bulan lepas. Kita tengah kuliah, tak, gerang nak sebut hadis ni. Kita tengah kuliah, dia duduk belakang tu, dia bercakap. Dia bercakap sampai dengar tempat kita. Saya dengar sutir-sutir dia bercakap. Sutir-sutir dia bercakap. Kita tengah mengajar. Memang benar ada juga manusia jenis ni. Ada juga. Agak kita ni jenis baik. Kalau saya nak umur ni pacung tau. Gitu. Maka suara ditinggikan dalam masjid. Dan yang seterusnya ialah yang menjadi ketua satu kaum adalah orang yang terhina dalam kalangan mereka. Orang di akhir zaman, bala yang seterusnya, maksiat yang seterusnya ialah manusia mengangkat orang yang hina menjadi pemimpin. Orang tinggal semayang dia angkat jadi menteri. Orang hak bersalam bebas lelaki perempuan tanpa batasan hukum, tiba-tiba dia angkat menjadi menteri. Orang hak minum arak dia angkat dimuliakan menjadi menteri. Ulama dipinggirkan, ulama dijatuhkan, ulama difitnah. Biarkan kalau berlaku perkara ni, Nabi sebut tunggulah bala daripada Allah. Yang seterusnya ialah seseorang dimuliakan kerana ditakuti kejahatan. Hormat seseorang kerana takut jahat dia, bukan kerana dia ni baik. Orang dulu hormat pada ulama sebab ulama ni baik, akhlak baik, ilmu banyak. Tapi bertukar hari ni, orang hina ulama tapi orang hormat orang jahat kerana apa? Takut pada dia. Kalau dak hormat pada dia, bimbang tak boleh bantuan. Dak hormat pada dia, dak boleh RM500 kita tahu. Dah hormat pada. Maka kalau berlaku ni, Nabi sebut akan tunggulah bala daripada. Hormat pada orang yang jahat kerana takut kejahatan. Dan seterusnya ialah apabila khamar, yakni arak sudah diminum di merata tempat. Minum arak ada di merata-rata. Tuan-tuan tengok Kuala Lumpur ni lah tempat tuan-tuan. Masuklah 7-Eleven, kedai-kedai mana pun hari ni rata-riti jual. Rata-riti jual arak. Bahkan di tempat peratusan orang Islam yang hidup ramai di situ pun, bila saya masuk di kedai tu tengok ada juga arak dijual. Dijual dengan bebas. Dijual dengan bebas. Arak berjudi biasa. Hari ni tubik isu dia kata Menteri Melaka dia kata mana-mana siapa dapat maklumat ada premis perjudian haram, tolong report pada kita untuk kita bantah pasmikan. Kalau judi halal tak apa dia kata. Judi halal ni mana? Hak ada lesen. Ini teruk hari ni manusia hari ni. Dan yang seterusnya ialah apabila kain sutera banyak, kain sutera dan emas banyak dipakai oleh kaum lelaki. Kain sutera, dalam kain sutera memang tidak ada khilaf dalam perbincangan ulama. Ada pun dalam bab emas. Emas ada tempat ada khilaf ulama, orang lelaki boleh pakai emas. Boleh pakai emas bila mana ada penyakit. Contohnya nak buat gigi palsu, nak buat gigi, boleh buat dengan emas. Cikgu nak buat gigi emas. Kalau ada masalah, bahan lain tak boleh masuk.
melainkan emas saja, maka boleh orang lelaki buat gigi dengan emas ataupun buat hidung. Nah, tapi rasa tak ada orang pakai, takut jalan tengah jalan kena takir dia orang tu. Dah jalan-jalan kena curi gigi. Dah tak ada orang buat ah. Dah kalau nak buat boleh. Dah untuk gigi, dah kesihatan. Yang seterusnya Nabi sebut ialah apabila para artis disanjung-sanjung. Artis diangkat. Ya, diangkat menjadi idola yang paling tertinggi. Ya, artis diangkat, maka Nabi sebut tunggulah bala daripada Allah. Disanjung artis, ulama orang yang baik dihina. Dan yang terakhir ialah yang kedua terakhir Nabi sebut ialah apabila muzik banyak dimainkan. Ya, muzik banyak sangat dimainkan. Ya, masuk kereta muzik, dalam telefon muzik, masuk bilik muzik, bilik air muzik lah. Ya, kalau banyak sangat muzik, maka Nabi kata tunggulah bala daripada Allah. Ya, hal ni kita rasa ya, apa nama ni, memang berlaku sangat pada kita. Ya, muzik terlalu banyak. Dan yang terakhir ialah yang paling teruk ni, Nabi sebut ialah apabila generasi akhir umat ini, umat akhir zaman melaknat, yakni menyalahkan generasi pertama, para sahabat. Ya, orang yang hidup zaman sekarang ni tiba-tiba menyalah, kutuk dan hina sahabat Nabi dan orang-orang terdahulu. Orang terdahulu dihina. Imam Syafi'i, ada orang kata Imam Syafi'i ni sesat. Saya belajar di Yaman, Allah kalau bertemu orang-orang baru, budak baru setahun mari ke Yaman, mengaji sikit baru mengaji dengan ulama salafi. Tak salah. Tiba-tiba taksub sangat sampai keluar daripada mulut dia kata Imam Syafi'i ni sesat, dia kata. Imam Syafi'i sesat. Bung dengan Imam Syafi'i siapa dia? Amalan